Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini kita nak bicara tentang nilai masa. Nilai masa dalam kalangan umat akhir zaman. Kita umat akhir zaman dan kita tahu bahawa masa itu akan bergerak. Masa itu akan silih ganti daripada jam, daripada harinya, daripada bulannya, daripada tahunnya, itu kita akan diperlihatkan dan kita akan merasai perkara-perkara tersebut. Cuma persoalan di sini, apakah nilai masa itu kepada kita? Daripada kita bangkit pagi tadi sebagai contoh. Kita bangkit pagi tadi sebagai contoh, apa pengisian-pengisian yang kita telah laksanakan? Apa pengisian rohaninya, apa pengisian fizikalnya dan sebagainya. Maka kita lihat di sini gambaran awal masa itu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, yang surah yang selalu kita baca. Surah yang dah kita hafal dan surah yang selalu dah masuk dalam hati kita. Kerana setiap perkara kita akan susuli dengan ayat ini, iaitu surah Al-Asr. Surah Al-Asr yang mana Allah kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya apa? Demi masa. Allah bersumpah, wal asr, wow tu demi, Allah bersumpah dengan demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita jelas, ayat itu faham betul lah. Belajarlah, tadabbur dah belajar, tafsir dah belajar, demi masa, manusia dalam kerugian. Tahu tak rugi kita tu macam mana? Rugi kita itu yang mana dalam sudut amal kebaikan kita, dalam sudut perbuatan-perbuatan kita, kita banyak membazakan masa di situ dan tiadanya keberkatan kepada masa yang kita buat dalam seharian untuk perkara itu. Sebab Allah kata demi masa tu, manusia dalam kerugian. Kecuali, Allah kata kecuali ada. Bukan maksudnya Allah random ke semua, bukan Allah kata majoriti semua. Allah kata sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Apa yang digambarkan di sini iaitu pertama sekali orang beriman. Orang beriman lah. Kita di antaranya insya-Allah orang beriman yang mana kita sentiasa melakukan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa bagi orang beriman, nilai masa bagi orang beriman ni 5 waktu tu dia dah fix tu. 5 waktu itu dia tak boleh lari. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak itu dah fix. Tak boleh lari dah. Maka dengan 5 waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan kepada kita tu, jadual lengkap tu, maka kita kena pastikan kita turut jadual tu. Dan bila mana dah beriman, beramal saleh dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, maka mereka orang yang tidak rugi tentang masa ini, dia berpesan-pesan. Sentiasa beri peringatan. Kepada siapa? Kepada kebenaran. Bagi tahu kebenaran, apa kebenaran kena buat, yang tak benar jangan buat, yang salah jangan buat. Kalau Allah kata jangan buat perkara tu, jangan buat. Perkara yang haram, jangan buat, tinggalkan. Kerana ni kena buat, dan juga mereka itu sabar dalam buat perkara-perkara itu. Sabar dalam buat perkara-perkara tersebut. Surah yang maklum, surah yang ma'ruf, surah yang telah diketahui. Apa yang digambarkan di sini ialah masa kita ni sebagai umat akhir zaman semakin lama semakin singkat. Pergerakannya semakin singkat. Hari demi hari, masa demi masa, memang sangat singkat. Kita berada pada hari ni, tengok. Dah pukul berapa dah? Dah pukul 7.45 dah. Daripada bangkit subuh tadi dengan program-program. Pengisian yang rohani kita masuk. Nak gambarkan, masa itu berlalu begitu pantas dan menyebabkan nilai masa kita kalau tidak ada isi dengan perkara-perkara yang sebenarnya, memang dia akan merugikan. Maka, apa kata Ibn Hajar Al-Asqalani bagi tahu, masa ni dia ada satu perkara yang paling penting, iaitu keberkatan kepada masa. Keberkatan kepada masa. Maka kita umat akhir zaman pada hari ini, nilai keberkatan itu semakin lama semakin hilang. Semakin lama semakin hilang. Contoh kita katakan, kita nilai diri kita. Hari lepas, bukan hari ni, hari yang semalam. Macam mana kita nak katakan seharian masa kita itu adalah masa yang berkat.
Masa yang Allah suka dengan apa kita buat. Masa tidak membazir kepada benda lain. Kita nilai sendiri. Kalau masa kita tu banyak habiskan dengan tengok telefon. Uh, telefon kita ni ajaib. Ajaib macam mana? Kalau telefon kita ni, kita tertinggal di mana-mana, kita ni huru-hara kejap. Kata mana telefon. Sedangkan telefon tak ada benda pun. Kalau kita tinggal sekejap, tak dilihat tu, tak ada pun orang telefon ke apa. Tapi hati kita ni, bila telefon tertinggal, risau. Ada tak orang nak call aku? Ada tak orang hubungi aku? Ada WhatsApp aku? Sebenarnya tak ada pun. Tapi kita telah terikat dengan satu benda yang besar, iaitu telefon. Gadget besar ini. Sedangkan keberkatan masa itu bukan pada di situ, tapi pada benda lain. Ya? Jadi hari ini kita lihat, kalaulah kita boleh fokus kepada masa yang kita spendkan kepada benda-benda yang tak sepatutnya itu kepada benda yang baik, iaitu untuk beriman dan beramal saleh, itulah nilai keberkatan sebenarnya Allah kata dalam soal As tadi. Tetapi kalaulah masa yang kita duk jajah hari ni, aku ni memang tepati masa sungguh, tepati masa lain, keberkatan kepada masa lain. Bila masuk bab tu, contohlah kita katakan, kenapa hari ni ramai sungguhlah orang ni berjanji tak tepati masa. Kenapa? Keberkatan kepada masa itu telah hilang. Sebab apa hilang? Sebab tak boleh nak manage masa tu. Masa umat akhir zaman semakin lama semakin pantas dan kita tak boleh nak susun jadual dengan baik. Hatta orang kata hari ni nak solat syak waktu tu. Subuh masuk pukul 6. Zuhur masuk pukul 1.16. Nak syak masa itu pun tak dapat. Sebab apa? Keberkatan kepada masa. Kita tak boleh susun. Tengok jam. Zuhur masuk 1.18. Tak apalah, 1.15. Bersiap-siap. Tak boleh, tak jadi. Sebab apa? Sebab kita kena susun jadual, kena uruskan jadual, kerana masa itu akan meninggalkan kita dengan begitu pantas. Baik. Ibu-ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, apa digambarkan dengan masa ni? Kalau orang kita kata masa dengan wang itu salah. Kita ramai kata masa itu wang. Time is money. Ya. Masa bukanlah merujuk pada wang. Sebagaimana orang duk cerita tu. Kenapa? Imam Hasan Al-Banna kata, masa itu adalah kehidupan. Masa itu adalah kehidupan. Siapa yang tahu nilai sebenarnya masa, akan tahu tentang hidup itu sendiri kerana masa itu adalah kehidupan. Imam Hasan Al-Banna kata. Take quotation tu. Kerana apa? Kerana kalau dia tahu nilai dia ni, nilai apa yang nak buat seharian, barulah tahu bahawa pentingnya kehidupan dia tu. Kalau dia tahu dia nak mati bila? Dah tahu nak mati bila? Maka betapa bernilainya masa di antara saat berganti minit, berganti jam, berganti hari tu. Kalau dia tahu. Contohlah, na'udzubillah min zalik, bukan kita lah, orang lain lah, orang luar sana. Jumpa, ada sakit sedikit lah, tak sakit banyak. Jumpalah dengan doktor. Doktor pakar cek. Awak ni dah teruk benar dah. Kata ni, kita tak boleh jamin lah tentang kesihatan berpanjangan. Kita boleh katakan begini sajalah. Tempoh masa untuk hidup ni hanya tinggal dalam 2 minggu sahaja lagi. 2 minggu sahaja dibenarkan untuk hidup. Doktor kata, bukan Allah jamin lagi. Kematian itu semua Allah dah susun elok-elok. Cuma ni apa yang orang belajar. Doktor tu belajar, doktor tu buat kajian. Tengok ni darah ni tak elok dah, jantung pam tak cantik dah. Kata kamu ni boleh hidup 2 bulan, 2 minggu sahaja lagi ni. Boleh siap sedia dah. Adakah dengan perkhabaran 2 minggu itu kita dapat? Bagaimanakah soal hidup kita tu? Kita nak termenung ke? Termenung, sudah 2 minggu nak mati, macam nak buat ni. Adakah kita nak makan lebih ke? Nak makan apa, rasa nak makan, semua nak makan order lah. Ketika itu, baru kita tahu bahawa masa itu kehidupan. Wang tak ada apa-apa dah. Yang kata masa itu wang tak boleh. Kalau contohlah, ketika 2 minggu kata, aku bagi 2 juta ni, ambil lah, pergilah buat berjalan. Tak adalah. Ketika 2 minggu itu yang tinggal. Hanyalah kehidupan, sisa-sisa kehidupan yang kita nak jalankan. Apa yang kita nak rasa dalam 2 minggu itu, itulah betul-betul kehidupan kita. Hari ni Tuhan tak bagi tahu, Allah tak bagi tahu kepada kita ni bila tempoh kita nak meninggal. Allah tak bagi tahu. Yang dapat tahu perkabaran tu doktor bagi tahu, tu pun belum tu benar lagi. Kadang-kadang tunggu duduk kirang tanda dekat kalender satu sampai 14 hari. Hidup lagi ni, 14 hari ni, tak 15 hidup lagi. Tak mati-mati lagi. 2 bulan tak mati lagi. Rupa doktor tersilap orang lain.
Jadi gambarkan bahawa nilai masa itu adalah kehidupan. Jadi bila kehidupan itu, kita baru tahu bahawa betapa bernilai dan mahalnya masa itu bukanlah kerana wang, kerana kehidupan kita nak berlalu sehari-harian. Baik, itu pertama. Yang kedua, Abu Bakar bin Aish kata, sekiranya 1 dirham tercicir, kita tukarlah, sekiranya RM100 tercicir. Ni kalau kita lihat, Abu Bakar Aish kata digambarkan 1 dirham. Kita ni kalau RM1 tercicir ni kita buat tak nampak je. Anak-anak hari ni orang pada meraya bagi RM1. Alah, cik bagi RM1 je, nak boleh apa RM1 ni? Dah tak ada nilai. Tetapi kita tukar. Contoh RM100 tiba-tiba hilang. Tercicir kat mana tak kita tak ingat. Hilang. Kemudian didapati seorang itu akan mengungut sepanjang hari. Manalah RM100 aku letak dalam beg duit. Buka-buka tak ada. Kat mana? Tak ada poket, tak ada. Kita akan mencari RM100. Kerana kita nampak besarnya wang itu. Besarnya nilai wang itu kepada kita. Tetapi apabila dia bazirkan masanya berjam-jam, tidak pernah dia berkata, oh, hidupku telah hilang. Abu Bakar Aish kata. Abu Bakar Aish kata apa? Kalau duit tu hilang, kita akan mengut carilah. Mana duit aku letak ni? Usaha sana habislah. Tanya rumah, tanya suami, tanya isteri. Mana duit letak ni tak jumpa ni? Buka dalam beg duit tak jumpa. Semua tempat kita cari. Tapi bila mana masa kita hilang, tak pernah kita mengut, oh masa aku telah hilang. Hidupan aku telah hilang. Tak ada. Tak pernah mengut daripada mulut kita. Itulah masa sebenarnya yang digambarkan dalam kehidupan kita. Maka bagi kita memahami masa ini, pertama sekali, kita kena hargai masa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Bukan setakat orang berusia, orang muda pun sama hari ni. Jangan kata, oh tak apalah, baik kat orang-orang berusia dululah, hargai masa kami muda lagi, tak apa, lambat lagi mati. Tak apa kata. Hari ni, ramai ibu bapa yang mendoakan supaya anak itu akan mendoakan mereka dalam kubur nanti. Tiba-tiba anak mati dulu. Ibu bapa mendoakan anak yang meninggal. Terbalik. Kita Allah, anak dapat 2-3 orang, Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak inilah yang akan mendoakan bila aku masuk kubur nanti. Tiba-tiba anak semua dah pergi. Allah ambil dulu nyawa anak. Ibu apa dalam doa, ya Allah, kan pula dosa anak-anak aku ni, Allah. Mengharapkan mereka doakan aku, punya aku doakan mereka dulu. Dan katakan masa itu begitu. Tak kata bukan merujuk pada orang yang berusia dulu. Yang akan masuk kubur tu tak. Dia tak kira. Kalau situ dah daun yang gugur, maka gugur daun itu. Tak kira daun itu dah warna perang ke, daun hijau ke, ada tengok daun mana yang gugur dulu. Okay? Baik. Untuk kita menghargai masa ni, pertama sekali, masa itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu tentang masa ni, kita kena tahu bahawa masa adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah kata dalam Quran? Allah kata dalam surah Al-Isra ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatain. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Apa Allah kata dalam surah Isra ayat 12 ini? Dan kami jadikan malam dan siang itu 2 tanda, iaitu yang membuktikan kekuasaan kami, maka kami hapuskan tanda malam itu sehingga menjadi gelap gelita. Dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang supaya kamu mudah mencari rezeki dari limpahan kurniaan Tuhan kamu. Dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan hitungan hisab, iaitu bulan dan hari. Dan ingatlah tiap-tiap sesuatu yang kamu perlukan untuk dunia dan agama kamu. Kamu telah menerangkannya satu persatu dalam Al-Quran dengan sejelas-jelasnya. Allah dah buat satu aturan yang mana berjalannya masa ini adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantinya malam kepada siang, siang berganti malam. Maka itulah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata di sini, malam itu gelap gelita untuk kamu berehat, dan siang hari itu terang benderang untuk kamu cari rezeki. Maka di sini kita kena lihatlah, bukan kita nak katakan malam tak cari rezeki kalau dia ni kerja shift, pergilah kerja shift, sehari dia berehat. Tapi nak gambarkan bahawa
masa itu adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pertukaran malam dan siang kita melihat perkara itu berlaku. Jadi bila kita melihat perkara itu berlaku, kita lihat ni Allah dah naik dah umur aku setahun atau sehari. Tengok kepada pergerakan tu. Bukan kita lihat anak bulan ni sekadar kata nak masuk bulan Syawal, Ramadan saja, atau melihat gerhana matahari. Oh, itu gerhana matahari. Tak, kita lihatlah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita melihat perkara itu berlaku, pertukaran siang dan malam. Minta kita perhatikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Yang kedua tadi, masa itu sangatlah penting sehingga Allah bersumpah dalam Quran sebagaimana surah Al-Asr yang kita akan baca tadi. Okay? Sangat penting Allah bersumpah dengan masa. Imam Fakhruddin Ar-Razi di mana dia menafsirkan ayat surah Al-Asr berkata, Allah bersumpah dengan masa kerana kehebatan di dalamnya itu terdapat perkara baik dan buruk. Terdapat kesihatan dan penyakit, kekayaan dan kemiskinan. Dan kerana nilai serta betapa berharganya masa itu tidak dapat diukur dengan sesuatu yang lain pun. Apa gambaran nak diceritakan di sini? Iaitu Fakhruddin Ar-Razi nak bagi tahu bahawa kehebatan dengan masa itu, bila mana kita sebut tentang masa, di dalamnya pasti akan terdapat perkara baik, perkara buruk. Perkara baik dan perkara buruk. Perkara baik itu yang Allah Subhanahu Wa Taala izinkan dan redha perkara itu berlaku. Perkara buruk Allah izinkan berlaku tapi Allah tidak redha perkara itu berlaku. Redha ni Allah sukalah. Jadi perkara baik Allah izin berlaku, Allah suka perkara itu berlaku. Perkara buruk Allah izinkan berlaku tapi Allah tak suka perkara itu berlaku. Nak nyatakan di sini adalah dalam masa yang berjalan pasti ada perkara baik, pasti ada perkara buruk. Kita, majoriti di antara kita, semua di antara kita lah, nakkan perkara baik semua tak akan ada. Oh, tak nak. Cubalah perkara buruk tu apa rasa? Tak ada. Pasti kita nak rasakan perkara baik-baik saja. Tetapi Allah akan uji kita dengan perkara-perkara buruk yang berlaku. Perkara-perkara luar daripada cakapan kita. Yang keduanya adalah berkaitan dengan kesihatan dan penyakit. Ataupun kita katakan sihat pada masa sakit. Semua kita pun nak sihat. Tak ada kata, selama dah sihat ni, sakit sikit nak rasa macam mana sakit. Tak ada. Saya rasa kalau orang tanya macam tu pelik lah. Semua di antara kita nak sihat. Hatta kita katakan kita sakit gigi pun, kata Allah, sakitnya gigi, kita makan tak boleh gigi. Ataupun sakit, kata luka sedikit lah. Sikit je lukanya, potong-potong bawang, terkena sedikit. Allah, kita kata sakitnya. Tapi nak gambarkan di sini adalah iaitu ketika adanya kesihatan kita, sakit dan sihat, itulah nilai masa yang kita ada. Ketika mana kita sakit, banyak sungguh masa kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila mana masa kita sihat, pergi holiday sana, holiday sini, kita kurang ingat Allah. Bukan ingat langsung, kurang. Jadi kat sini nampak kurang kan. Tapi bila mana sakit, Allah, sakit Allah. Sebut Allah macam sebab sakit kerana kesakitan itu menyebabkan kita banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Dan juga ketika mana kekayaan dan kemiskinan. Orang miskin, Nabi gambarkan paling ramai dalam syurga. Orang kaya tak masuk syurga ke? Masuk. Cumanya nak gambarkan di sini, orang miskin ni dia tak ada harta. Tak ada hisap tentang harta. Jadi masuk awal. Kepada orang kaya ni, orang Allah bagi rezeki kepada mereka, dia masuk juga. Cumanya untuk proses nak masuk itu dia ada beberapa filter, tapisan-tapisan lain untuk lihat. Contoh, harta ada 1 juta. 1 juta ni apa kamu buat? Berapa persen kamu infakkan kepada jalan Allah? Berapa persen kamu lakukan zakat? Berapa kamu nak bantu orang? Berapa kamu nak makan sendiri? Itu semua akan difilterkan balik. Sekiranya lengkap, okey masuk. Orang kaya masuk syurga juga. Tapi kata, ni mana ni? Duit banyak kamu Allah bagi ni 1 juta ni, zakat tak keluar, okey silakan masuk neraka. Benda itu Allah tapis. Sebab itulah bila mana Allah bagi kekayaan kepada kita, mungkinlah pada satu ketika kita dekat keadaan yang miskin, tiba-tiba jadi kaya. Maka ingatlah bahawa ketika mana miskin itu kita banyak ingat Allah. Kaya itu banyak juga tapi kurang sedikit. Jadi nilai di antara masa, kehebatan masa itu rujuk kepada tahap kedudukan kita ketika mana kita miskin dan kita kaya. Beza the gap dia tu. Cumanya adalah bagaimana kita organize, bagaimana kita susun kekayaan dan kemiskinan yang Allah bagi pada kita buat sementara waktu. Bukan selama-lamanya, sementara waktu atas dunia, kan di akhirat kelak. Masuk sahaja tempat yang abadi syurga.
apa yang kita nak rasa, kita akan rasa semua sekali. Semualah di antara kita nak rasa apa. Tanya budak-budak muda, nak rasa apa dalam syurga? Dia minta motor, minta game, itu semua akan dapat. Orang kita, sekarang nak rasa apa? Minta apa pun, rasa nak pakai lah emas paling mahal kat dunia ni, nak rasa dapat dalam syurga nanti. Benda itu akan kita perolehi selepas berada di satu tempat yang kal abadi. Atas dunia, kita akan lihat ada orang yang senang, ada orang yang susah. Mungkin di antara kita ni pun ada golongan yang senang sedikit, ada sederhana, ada yang kurang sedikit. Itu semua adalah Allah tentukan melalui masa kehidupan kita yang kita akan berganjak satu ketika nanti. Tuan-tuan, ibu-ibu yang mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, yang ketiga. Yang pertama tadi kita sebut tentang masa lakonan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, masa penting yang Allah sebut dalam Quran. Yang ketiga adalah dua kurniaan yang ramai orang hilang tentang masa. Okay? Dua kurniaan. Pertama adalah kesihatan dan waktu lapang untuk berbuat perkara baik. Dua perkara ni. Dua kurniaan yang ramai orang hilang, iaitu kesihatan dan waktu lapang untuk berbuat perkara baik. Syekh Abdul Fattah Al-Ghudah memberi komentar tentang hadis ini dalam buku dia, buku khas tentang The Value of Time. Syekh buat The Value of Time yang mengatakan bahawa masa adalah kurniaan yang berharga dan hadiah yang hebat. Masa adalah kurniaan yang berharga dan hadiah yang hebat, yang nilainya hanya dicapai dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berjaya dan diberi petunjuk. Seperti yang ditunjukkan hadis yang mulia, iaitu ramai orang hilang kurniaan itu, yang bermaksud bahawa hanya sedikit orang yang mendapat manfaat daripadanya, sedangkan kebanyakan orang hanyalah membazirkan masa dan menjadi rugi. Jadi apa yang Syekh katakan di sini, iaitu Syekh Abdul Fattah Al-Ghudah ni, iaitu tentang orang yang betul-betul mendapat kurniaan tentang masa ini, nilai masa ini hanya sedikit saja. Sedangkan ramai orang yang membazirkan masa dan akhirnya menjadi rugi tentang masa. Sebab apa? Di akhirat kelak, manusia ni akan ditanya dengan tentang penyesalan mereka. Sesal tak atas dunia? Semua kata menyesal. Menyesal sebab apa? Orang yang beriman, sesungguhnya aku rasa menyesal sungguhlah tak menambahkan amal ibadah kepadamu ya Allah. Orang yang tak beriman, Allah menyesal sungguhlah tak sempat nak beriman. Semua itu penyesalan-penyesalan disebabkan masa tak sempat nak organize, masa tak sempat nak gunakan masa yang Allah kurniakan kepada mereka itu atas dunia. Okay? Kemudian, dalam Madarij As-Saliqin, Ibn Qayyim berkata mengenai penyesalan kepada masa hilang tu, apa digambarkan di sini? Kerana orang bijaksana adalah orang yang sedar tentang masanya. Jika masanya hilang, maka dia akan hilang segala minatnya. Kerana minat diperoleh daripada masa, dan apabila masa hilang, dia tidak akan dapat diperoleh semula. Apa Ibn Qayyim kata ni sangat-sangat menarik. Iaitu gambarannya, orang yang sedar tentang masa, orang tahu bahawa nilai masa ni. Kalau hilang masa tu, maka dia tak akan dapat lagi apa yang dia inginkan. Contoh kita katakan bahawa masa muda kita tu, yang kita duk buat dulu. Allah, aku dah kata lepas habis pencen nak pergi surau lah. Contohlah kan, jangan marah lah kan. Contoh, dia kata habis waktu dah pencen pergi surau lah, nak masuk, nak mendalami ilmu lah. Niat kita betul. Kenapa tidak ketika mana masih muda? Masih muda kita, bila mana kita niat begitu, Allah lorongkan dengan kadar yang sebaik mungkin. Dengan kapasiti tenaga masih ada, kita masih kuat, kita boleh pergi ke surau, balik kadang kita sihat. Kena pergi Allah sikit lutut pula, nak solat tak boleh, rukun tak boleh. Benda itu berlaku pada kita. Tapi tak apalah, benda itu dah berlaku. Tengok pada hari ini. Nilai value pada hari ini, iaitu nilai masa-masa yang kita ada sebelum masa esok hari. Gambarannya adalah, kita masih lagi boleh masuk online, masih lagi mendengar, boleh melihat, pergi dulu tempat-tempat yang kata yang ada majlis-majlis agama, masih lagi ada. Maka kita berada pada track yang sebenarnya sebelum kita berpindah kepada satu tempat yang mungkin tempat itu kita tak boleh nak merasai apa yang kita rasa hari ini. Jadi nilai masa itu kalau dah boleh berlaku pada hari ini, dia tak boleh nak patah balik. Kita tak boleh patah balik pukul 6 tadi. Pukul 6 dah habis lah. Ini dah pukul
8. Lepas tahlil ke 6 tak boleh lah. Jadi dia akan teruskan sampailah seharian dan waktu kita akan berlalu. Kalaulah waktu itu tidak hilang dengan kita menjaga masa dan keberkatan pada masa itu ada, maka kita akan dapat apa yang kita minat dan kita akan tolong dengan apa yang kita laksanakan. Okay? Jadi, masa yang diberikan kepada kita di dunia ini adalah keseluruhan masa yang mana kita perlu untuk menanam benih-benih perbuatan baik dengan harapan kita boleh menuai ganjaran kebaikan di akhirat. Kita buat atas dunia ni semua kena buat perkara-perkara baik. Tetapi hari ni kita tak maulah kita berleka dengan perkara-perkara khusus gadget lah, dengan hiburan dan macam-macam hiburan tu, yang mana boleh melalaikan kita daripada ingat bahawa masa itu akan berlalu dengan begitu pantas. Baik, jadi bila mana 3 perkara tadi, apakah yang boleh kita amalkan tentang masa ni? Bagaimana kita nak susun kehidupan kita dengan masa yang memastikan kita boleh menghargai masa itu? Jadi, hargai nilai masa, pertama sekali kita kena bertindak segera. Sense of urgency. Kita kena bertindak dengan segera. Maksudnya apa? Iaitu jangan fikir bahawa kita ada banyak masa untuk kita bertangguh-tangguh melakukan suatu perkara sehingga kita macam umur tertentu. Mulakan sekarang. Yang lepas tu dah lepas. Kata Allah ruginya kalau dulu dah masuk kuliah begini, dah masuk kata program-program begini, alangkah indahnya. Itu lepas dah lepas. Mulakan sekarang. Kerana masa masih ada untuk kita buat kebaikan. Masa masih ada untuk buat kebaikan. Yang keduanya, laburkan masa untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu kisah lah, satu cerita. Macam mana dia nak gambarkan tentang melaburkan masa untuk berkhidmat kepada Allah ni. Dia ada dua orang pelajar Muslim yang sama bijak, sama pandai, yang diterima masuk ke peringkat pengajian lah, di universiti. Dan mereka pun berada dalam kelas yang sama, boleh akses kelas yang sama dan sebagainya. Namun salah seorang itu dia banyak menghabiskan masa untuk berkhidmat kepada kawan-kawan yang seagama dengan mereka. Dia contoh dia masuk persatuan pelajar Muslim ke macam mana ke, duduk dalam satu komuniti yang banyak berikan kebaikan kepada kawan-kawan sekeliling. Maksudnya dia suka lakukan aktiviti sukarela. Yang seorang lagi tu dia buat keputusan tak naklah terlibat, nak fokus belajar je. Fokus belajar je, tak naklah terlibat dia buat program ni. Fokus belajar saja. Hasilnya adalah selepas 4 tahun dua-dua itu graduate, habis belajar dalam ijazah yang sama, markah pun lebih kurang sama ya. Cumanya adalah yang pertama itu dia banyak mendedikasikan masa dia itu untuk berkhidmat kepada sahabat-sahabat yang seagama dengan mereka dalam persatuan Islam itulah. Jadi dia banyak dapat peluang, dapat pengalaman yang berbeza dengan kawan yang satu lagi. Maksudnya dia banyak berdampingan dengan orang-orang yang sekeliling. Dalam masa yang sama dia berkhidmat dengan Allah. Dia beribadah, dia menyampaikan sesuatu untuk kawan-kawan sekeliling itu mendengar dan bermanfaat. Maka dua perbezaan ini adalah satu yang hanya fokus pada akademik, belajar, yang satu lagi akademik plus dengan dia punya komitmen dengan yang lain-lain. Maksudnya dia belajar sama, tambahan lagi dia berada untuk bersama-sama dengan sahabat-sahabat lain, menasihati dalam halaqah dan sebagainya. Maka dua-dua mendapat nilai yang sama, tapi yang satu lagi nilai tambahnya adalah dia dapat satu kepuasan dalam kehidupannya, iaitu pengurusan masa yang baik. Jadi apa yang digambarkan tentang pelaburan ini iaitu macam manakah ibadahnya. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita dapat tiap-tiap minggu ke, tiap-tiap hari ini kita dapat pengisian tentang perkara-perkara kebaikan yang kita dapat dalam program-program daripada kita Al-Quran ni kan. Apa yang kita buat? Terkadang masuk kadang keluar sikit atau kita masuk lekat di sini dan kita amalkan. Jadi kita yang tentukan perkara-perkara tersebut. Yang kedua,
memberikan kesedaran tentang Islam. Kita pun samalah hari ni. Kita cerita tentang tazkirah, tentang masa, semua sekali. Itu memberi kesedaran kepada kita. Pagi tadi kita tadabbur Al-Quran. Semuanya memberi tentang kesedaran kepada Islam itu kerana kita semua beragama Islam dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga iaitu khidmat kita kepada komuniti. Khidmat kita kepada masyarakat. Apa khidmat kita kepada masyarakat? Ini salah satu khidmat kepada masyarakat. Kita boleh kenal di antara satu sama lain. Walaupun bukan semualah kita kenal, tapi ini adalah satu cara kita kenal di antara satu sama lain. Okay? Dan yang keempat iaitu membantu kemanusiaan. Dari sudut kita bantu orang lain, tetangga dan sebagainya. Itu semua adalah contoh yang mana kita buat untuk kehidupan kita dengan masa yang kita ada. Kalau kita sekadar tak apalah, beribadah. Contoh kita gambar kata dua tadi kan. Satunya beribadah. Beribadah je. Duduk dalam rumah. Tak bergaul dengan orang. Beribadah di rumah. Jam-jam. Dapat pahala, dapat. Tapi bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Masa kita ada dengan orang lain. Kerana bila mana kita berada berseorangan. Contoh beribadah lepas solat semua sekali. Lepas zikir semua sekali. Masa yang terluang itu. Kalau kita tak ada telefon. Tak ada TV, mungkin kita banyaklah membaca dan sebagainya. Tapi kita tak akan boleh kenal orang-orang di sekeliling kita. Maka bila sakit, demam ke kematian kita, orang tak kenal kita. Kalau kita yang kedua tadi, kita ada beribadah kita, memberi kesedaran kita, kita campur komuniti dan sebagainya, maka itu salah satu tempat yang sangat-sangat menarik untuk sama-sama kita membentuk diri kita menjadi orang yang lebih baik. Okay? Baik. Yang tadi, first tadi, kita tentang hargai nilai masa, iaitu bertindak dengan segera. Bertindak dengan segera iaitu sense of urgency. Baik. Yang kedua kita kena audit masa kita. Kita kena audit masa kita. Tadi hargai nilai masa. Yang kedua ya, kita kena audit nilai masa kita. Audit nilai masa kita. Dengan kita ambil pen dan kertas, cuba kita kira berapa banyak masa yang telah kita laburkan untuk kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seharian. Contohlah kita letakkan semua solat kita ambil. Solat kita ambil subuh tadi kita ambil dalam 15 minit. Kemudian kita ambil pula solat zuhur pun kita ambil 15 minit. Dah 15 minit, setengah jam. Ambil solat asar 15 minit, 40 minit. Ambil solat maghrib 15 minit, dah sejam. Solat Isyak 15 minit. Jadi sejam 15 minit sahaja untuk kita ambil khidmat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu buat solat. Ambil pula yang mana kita letak kepada khidmat kita kepada masyarakat. Khidmat kita berjumpa dengan jiran tangga. Bila kita jumpa? Pagi. Pukul 9 hingga pukul 9.30. Setengah jam. Jadi sejam 40 minit. Kemudian kita dengar pula perkongsian dalam online dan sebagainya. Berapa jam? Letaklah 2 jam. 2 jam ke 3 jam. 3 jam lah, tidak 3 jam. Jadi letak di situ ada 4 jam 40 minit. Apa lagi? Jumpalah jiran tangga pula. Petang nanti. 15 minit. 5 jam. 5 jam untuk kita melaburkan nilai masa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala beban 24 jam yang kita ada. Cukup ke tak cukup? Kita nilai sendirilah. Kalau apa yang kita buat itu keseluruhannya, contohlah lepas habis nilai kita 5 jam itu untuk kita dengan program kita, dengan baca Quran, dengan solat semua sekali, dengan anak-anak kita masuk yang balance tu. Jadi kita tidak meletakkan nilai masa itu untuk kita bahaskan dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Ada masa-masa kita isi dengan perkara-perkara kebaikan, maka setiap hari yang berlalu, hari-hari itulah hari-hari yang sangat-sangat bernilai dalam kehidupan kita. Okay? Kemudian yang ketiga, lepas audit masa, kita kena perbaharui niat kita. Perbaharui niat kita dengan masa yang masih kita ada. Jangan lepaskan peluang untuk menjadikan aktiviti harian kita sebagai ibadah. Tadi 5 jam tu kita random je kita kira tu. Sini digambarkan jangan lepaskan peluang untuk menjadikan semua aktiviti harian kita itu sebagai ibadah. Dengan cara bagaimana?
perbetulkan niat kita. Contoh, keluar rumah nak sapu sempat, ada jiran tetangga pula datang nak berborak. Pergilah berborak. Niat kita untuk menyambungkan tali silaturahim, bukan nak mendengar fitnah-fitnah lain. Oh, ada keluar, dengar-dengar. Buat apa tu? Sapu sampah. Nak dengar cerita tak? Cerita apa pula? Nak cerita lah. Sikit sebanyak tentang jiran kita tu sebelah tu lah. Kalau dengar macam tu, kita cepat-cepat lah. Kejap-kejap ada nak pergi tempat lain ni. Kita bukan nak menipu tempat lain, pergi dapur ke tempat lain. Dan gambarkan kita cuba nak mengelakkan daripada benda-benda itu berlaku dalam kehidupan kita. Supaya kehidupan seharian kita itu adalah kehidupan yang mana baik dan menjadi ibadah dengan niat yang betul. Dan niat yang betul. Maka semua perkara itu kita buat niat yang betul. Kita masak di dapur sebagai contoh lah. Masak di dapur niat yang betul. Kata niat ya Allah nak mudahkan anak-anakku makan, isteri aku makan, suamiku makan. Niat yang betul. Bukan kata masuk dapur je, asyik nak makan, asyik nak makan. Ketung-tang. Macam nak protes kat dapur tu. Ketuk kuali, ketuk dapur semua sekali. Tak. Niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah amalan ini amal ibadah kepadaku. InsyaAllah Allah memudahkan segala urusan tu. Okay? Bila mana kita buat semua sekali jadi ibadah, dia akan tak apalah, dia akan memudahkan urusan kita. Contohnya lah kita katakan, kerja boleh jadi ibadah sekiranya kita berniat untuk mendapatkan gaji yang halal, dan jika kita jujur dan serta amanah, Allah memudahkan semua urusan kita. Niat baik. Tapi kalau kita kata, aku kerja ni dapat gaji ni, enjoy, niat tu dah berubah sedikit, mungkin kita kerja pun Allah tidak berkati apa yang kerja kita buat. Kalau kita katakan, oh insyaAllah dapat gaji sedikit ni, nak infak sana, infak sini, Allah pun mudahkan lagi, Allah tambah lagi nikmat. Dan juga nilai masa dan wang Allah kurnia kepada kita. Ya? Jadi semua perkara ni kita letakkan sebagai ibadah, kerana bila mana kita letak ibadah, maka ibadah itulah yang akan menjauh kita keseluruhannya. Okay? Baik. 3 perkara tadi lah. 3 perkara tentang masa. Dan last kali kita nak bicarakan pada pagi ini, iaitu masa dunia versus masa akhirat. Apa digambarkan dengan masa dunia kita ni dengan masa yang di akhirat kelak. Bila mana kita tahu tentang dunia kita dan kita tak tahulah masa atas dunia kita ni akan berakhir pada bila, contohnya umur 40 ke 50 ke 60, wallahualam tidak mengetahuinya pada itu. Maka kita ni umpama kita berjalan dan kita meletakkan satu titik air di lautan yang luas. Lautan luas air masin, kita letakkan air tawar setitik saja, dia tidak akan mengubah apa-apa. Maka bila mana kita menyedari perkara itu, pasti kita perlu menyusun kehidupan kita sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana nilai kehidupan kita sebagai Muslim ini adalah satu nilai yang sangat-sangat besar di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Bila mana kita ditimbang di mizan Allah Subhanahu Wa Taala nanti, kita akan diberikan 99 lembaran catatan amal. 99. Satu lembaran itu seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Kita tengok tu, kita pandang ke depan tu, seluas mata tu, sehingga kita nampak. Itulah sebesar-besar lembaran. Ada 99. Jadi kita timbang di atas mizan Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba yang kebaikan ni ringan. Yang kejahatan ni berat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan satu bitaqah. Bitaqah ni apa? Satu kad. Wallahu a'lam, jangan fikirlah kad tu macam mana, sebab benda itu benda di akhirat. Canggihnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih apa kita gambarkan atas dunia. Satu kad itu yang tertulis di atasnya lafaz syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kad itu. Kad itu adalah apa yang kita lafazkan atas dunia. Setiap hari kita lafazkan dengan masa yang kita ada. Allah letakkan kad itu atas timbangan mizan itu, maka automatik daripada yang berat tadi ke arah keburukan, automatik naik balik ke arah kebaikan. Disebabkan satu kad, iaitu syahadah. Ya Allah Subhanahu Wa Taala titipkan, yang kita pegang sungguh-sungguh dalam diri kita. Kemudian datang baginda Nabi SAW membawa satu kad yang hampir sama. Satu kad hampir sama. Maka ada seorang hamba itu tidak mengenali siapakah itu baginda Nabi SAW. Maka ketika mana mizan dia itu adalah 50-50, baik kebaikan dan keburukan sama berat, maka Nabi SAW letakkan kad itu, maka kad itu automatik memberatkan timbangan kebaikan. Maka
digambarkan kepada itu, terima kasih Tuhan, siapakah Tuhan? Akulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini apa? Lakat bitaqah yang telah engkau sebut-sebutkan tadi, iaitu kamu telah berselawat kepadaku, maka aku telah meletakkan syafaatku, pertolonganku ke atas timbangan ini. Maka gambar atas dunia ini, apa sahaja kita buat dengan kadar yang sebenarnya, Allah permudahkan segala urusan-urusan kita. Baik, jadi apa yang digambarkan di sini, iaitu kita ni akan pergi ke satu tempat, iaitu di akhirat kelak. Maka Nabi SAW bersabda, maksudnya apakah hubungannya aku ada dengan dunia ini? Apa hubungan kita dengan dunia ini? Maka aku dalam dunia ini ibarat penunggang yang berhenti seketika di bawah teduhan pokok. Dan selepas berehat sebentar, menyambung perjalanannya meninggalkan pokok itu di belakang. Kita ni akan berehat seketika atas dunia ni, habis masuk dalam kubur, lihat dalam kubur, kemudian sampailah kepada satu perjalanan yang jauh untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran ini kita perlu jelas bahawa setiap perkara yang boleh kita amalkan, kita kena amalkan. Ya, kita kena amalkan supaya kita boleh segera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala jika kita melakukan kesalahan. Kerana masa itu akan berlalu begitu pantas, jangan kita tunggu. Tak apalah, nak taubat nantilah, kejap-kejap lagi lah bertaubat. Tak adalah, kita kena usahakan sekarang. Kerana masa kita tahu, masa kita nak kata pada bila-bila masa sahaja. Okay? Jadi dengan keberkatan kepada masa itu, kita gunakanlah yang sebaik mungkin. Kerana setiap perkara itu akan berlalu dengan begitu pantas. Akan berlalu dengan begitu pantas. Baik. Yang terakhir sekali saya tinggalkan kepada ibu-ibu ayah sekalian tentang bagaimana kita nak pastikan kita boleh gunakan masa ini kepada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita melihat kepada solat kita 5 waktu sahaja. Bahkan ada ibadahnya untuk jasmani dan rohani kita. Yang ini merujuk kepada kehidupan seharian yang kita gunakan berdasarkan masa. Dan semua perkara itu akan membuahkan pahala yang berlipat kali ganda. Okey. Antaranya pastikan dalam kehidupan seharian kita ni yang bersilih ganti masa ini, pastikan kita sentiasa tersenyum. Sentiasa kemas, sentiasa menjaga kebersihan diri, sentiasa bercakap baik, sentiasa bermotivasi. Itu jasmani kita. Kenapa? Bila kita selesaikan urusan-urusan jasmani kita ini, insya-Allah mudah untuk kita menguruskan masa. Contohlah kita katakan, kalau kita ni bab kita suka tersenyum, kita suka untuk mengemaskan diri kita, maka pasti nilai masa kita ada itu tak dapat kita hargai dengan sebenar-benarnya. Walaupun sedikit, susah nak senyum dulu ni, susah sungguhlah nak berlaku baik. Kerana kita tak tahu adakah yang kita buat itulah yang sebenarnya masa kita ada. Kemudian rohani kita untuk pastikan setiap masa itu kita berada dalam masa yang diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masa yang berkat. Pastikan kita sentiasa beristighfar ketika mana kita berada bersorang-sorangan. Sentiasalah kita bersangka baik. Sentiasalah kita berzikir dengan zikir apa yang kita nak lakukan. Sentiasalah kita tawaduk. Sentiasalah kita jadi seorang penyabar. Sentiasalah kita jadi seorang lemah lembut. Sentiasalah kita menjadi seorang yang redha. Sentiasalah kita jadi seorang pemurah. Sentiasalah kita jadi seorang penyayang. Sentiasalah kita jadi seorang pemaaf. Dan sentiasalah kita bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kerana kita semua ni, itulah tempat yang kita nak bergantung. Itu tempat yang kita perlu pastikan diri kita ini selagi dengan masa yang kita ada. Kalau masa itu kita tak susun betul-betul, maka rugilah kehidupan kita seharian. Kita tahu bahawa kita ni mungkin ada kesibukan masing-masing, tapi niat kita macam tadi, niat kita kena betulkan. Pastikan niat kita itu bertepatan dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Kerana masa itu sangat bernilai kepada kita. Kita berada pada akhir zaman, dan sebagaimana yang Nabi SAW jelaskan kepada kita, iaitu daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat sehingga diangkatnya ilmu, dan di antaranya si masa berlalu begitu pantas. Apa yang digambarkan dengan masa begitu pantas ini, iaitu setahun seperti sebulan. Sebulan seperti sejumaat.
Sejumaat seperti sehari dan sehari seperti sesaat. Apa sesaat itu? Satu saat dimaksudkan adalah nyalaan api yang membakar ranting kering. Akan makan cepat sungguhlah masa berlalu. Maka bila cepatnya masa berlalu, bagaimana kita nak pastikan kehidupan kita boleh selari dengan masa cepat itu? Sebagaimana yang telah kita bicarakan daripada permulaan pertemuan kita pada pagi tadi. Jadi, pastikan apa-apa kita buat. Kita berada dalam program begini, lepas program begini, kita ada program-program lain. Pastikan kita sentiasa tenang dan sentiasa berfikiran positif, bermotivasi dan bersangka baiklah dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat pada kita, guna kepada kita. Insya-Allah bersangka baik itu bukannya sukar, tapi perlunya ada semangat dan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang mata Allah Subhanahu Wa Taala. Last sekali yang kita nak sebut di sini, kali last tadi, iaitu bila mana kita dah kita buat semua sekali itu, apa yang perlu kita buat adalah apa yang kita nak tengok jangkaan pada masa akan datang. Maksud jangkaan macam mana? Bukan kita nak buat nujum 4 nujum, tak ada. Apa yang kita nak sangkakan yang akan berlaku dan persediaan kita. Kan ada kaul kata, jadikanlah kita ni hidup beribadah umpama kita nak mati esok, kita nak hidup umpama kita nak hidup 1000 tahun lagi. Maka persediaan kita ni, apa kita nak buat pada masa akan datang untuk hari esok. Maka hari esok kita kena usahakan supaya kita bersedia nak ke arah kebaikan. Mental kita ni bersedia untuk arah kebaikan. Esok apa kita nak buat? Esok contohlah kita dah plan esok nak berjalan sekian-sekian. Niat kita lah berjalan dengan niat kan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu niat yang perlu kita susun. Apa yang terjadi esok? Wallahu alam, tapi niat kita dah kena susun. Apa yang kita akan lakukan 5 tahun akan datang? Tak tahu lagi, 5 tahun akan datang, panjang cerita lagi tu. Pasal niat, insya-Allah 5 tahun akan datang, kalau panjang umur, nak balik ke kampung, niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana kita dapat susun perkara-perkara begini, pasti insya-Allah kalaulah bertepatan dengan apa Allah rancang, kita akan capai. Tapi kita tengok pada qada Allah lah. Nak gambarkan di sini lah usaha kita tu. Usaha kita untuk kita letakkan bahawa apa yang kita nak buat pada esok hari, 5 hari akan datang, 10 hari akan datang, semua itu yang kita perlu rangka supaya apa kita rangka itu ada bertepatan dengan apa yang niat kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disediakan di sini atau kita panggil lah fast forward teknik ini adalah satu bentuk kita nak rancang masa kita ke arah mana. Masa perlu dirancang. Ada jadual semua sekali, masa itu perlu dirancang. Tapi perancangan masa itu perlulah selari dengan niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat-sangat penting, sangat-sangat besar untuk kita teruskan dengan masa atau sisa masa yang kita ada, insya-Allah. Jadi saya setakat itulah perkongsian pada pagi ini, dan insya-Allah kita bukalah kepada ibu-ibu ayah sekalian. Jika ada persoalan berkaitan masa ke atau berkaitan apa-apa yang insya-Allah sama-samalah kita berkongsi sama-sama pada pagi ini, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sediakan kepada poin ini, insya-Allah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Bagi yang kita boleh buka soalan Ustaz. Siapa yang nak bertanya? Okey. Persilakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, masa kalau misalnya lah kita ni dah tua tapi hobi kita tu suka mengait. Lepas tu rasanya macam bila tengah mengait tu rasa macam buang masa pula, rasa macam tu. Kalau kita mengait sambil dengar Ustaz ceramah, selalu saya buat macam tu lah, tapi rasa macam buang masa tak Ustaz? Salah tak saya buat macam tu, macam mengait tu? Okey. Baik, terima kasih Puan.
di atas soalan. Baik soalan tu. Jadi masa kita ada ni kita nak gunakan lah. Kita niat masa tu kita nak kemudian nak isikan semua kan. Nak buat perkara A, perkara B semua kita nak buat. Tapi kita rasa betul ke masa kita buat ni bazir tak? Kita tengok niat kita ke arah mana. Contohlah kita katakan ketika mana kita menaik ke, kita menjahit ke, kita buat masak semua sekali ke, pastikan niat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita niat perkara itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak bazirkan masa. Bahkan itulah satu pengorbanan masa yang sangat-sangat utama bila mana kita buat sesuatu itu kita niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kalau kita boleh kalau kita boleh lah, bukan saya katakan wajib, kalau boleh kita letakkan sama-sama masak dengan kuliah sekali. Allah Alam masuk yang mana, Allah Alam lah. Tapi saya rasa ibu-ibu lebih hebat begitulah. Masak, dia dengar kuliah dan sebagainya, dia masuk dua-dua. Tak ada masalah. Kalau kita boleh begitu, silakan, tak ada masalah. Gunakanlah keupayaan itu untuk kita gunakan masa yang kita ada. Maksudnya, ketika mana kita buat kerja-kerja, kita adalah selingan-selingan lain, masuk kata kasidah ke, masuk alun-alun mengaji ke, kita buat perkara itu. Itu salah satu kaedah yang boleh kita gunakan untuk memanfaatkan masa yang ada. Daripada kita buka lagu-lagu yang tak berkaitan, kita buka kasidah-kasidah, buka zikir-zikir yang mana dalam masa yang sama, kita dapat masak, kita dapat dengar perkara yang bermanfaat. InsyaAllah. Perkara itu tidak masuk masa dan kita boleh uruskan masa itu dengan kadar yang kita boleh usahakan. Tapi jangan over sangat. Masak lagi, kemudian mulut nak zikir lagi, dengar lagi, tu lagi tak tahu yang mana masuk ni. Gunakan fokus yang betul-betul bermanfaat kepada kita. InsyaAllah benda itu kita akan dapat rasa kemanisan. Baik, wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Okey, kita nampak kat sini Pak Rosdani. Pak Rosdani angkat tangan. Salah tekan. Pak Musliha. Assalamualaikum Ustaz. Maknanya di sini kita kalau nak jadikan apa yang kita lakukan walaupun kita melancong ke macam seolah-olah macam tak berfaedah. Tapi kalau kita niat kerana Allah, semua yang kita lakukan itu akan jadi ibadah. Kalau kita melakukan sesuatu tu walaupun dia baik, tapi kita tak niat, benda tu tak jadi ibadah. Begitu ke Ustaz? Okey, baik. Untuk kita niat, perkara tengok atas perkara lah. Kalau perkara itu perkara tak baik, kita niat kerana Allah tak ada juga kan. Kalau perkara itu baik, perkara itu memang dah kata, kalau buat perkara itu walaupun kita terlupa nak ibadah, tapi memang perkara itu jurus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia automatik akan jadi ibadah. Tapi kalau perkara-perkara contoh kita katakan baju air, niat illahi ta'ala, kata contoh batu air ni niatnya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka automatik akan jadi ibadah. Kerana tahu bahawa bila mana kita baju air itu, kita nak minum air tersebut, air itu akan masuk dalam badan kita dan kita boleh kuat dan sebagainya. Jadi akan jadi satu ibadah. Dan kita nak jadikan setiap perkara itu ibadah, kita niat dulu awal-awal. Contoh kita bangun pagi ni, insya-Allah pada pagi ni aku nak buat semua perkara yang bermanfaat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita niat secara langsam dulu. InsyaAllah semua perkara kita buat, sama ada kita terlepas ke, kita masih kita lafaz ke, dia termasuk dalam ibadah. Contoh kita rasakan, kita kata nak buang sampah ke apa, kita tak niat sebagai ibadah, tapi bila mana kita katakan bahawa semua perkara yang nak dibuat pada hari ini, insyaAllah dia akan jadi ibadah. Kalau Allah SWT niat aku niatkan Allah Subhanahu Wa Taala, maka insyaAllah dia akan jadi ibadah. Okey, ada soalan daripada Puan Isom. Ustaz, adakah normal apabila kita telah berusia, kita lebih suka kepada yang ringkas sahaja? Adakah apa-apa yang jika kita buat dengan latest dulu tak mendatangkan keberkatan? Itu saja soalan baik, dia. masih Puan Isom. Sebab itulah bila mana digambarkan masa muda kepada masa tua, masa berusia lah kita katakan. Jadi masa berusia ni betul, saya yakin bahawa ibu dan ayah saya pun sama juga. Kita suka buat perkara-perkara yang mudah dan ringkas. Jadi kalau kita buat perkara mudah ringkas, adakah contoh yang dua kan, adakah apa-apa yang kita buat dengan dikti dulu tak menjadi kebaikan? Tak, dia dikti dulu lain.
Kerana masa muda kita memang kita suka detail, kita suka yang berhalu-halu, kita suka yang lebih advance dan sebagainya. Tapi bila dah kata dah berusia ni, kita tak apa, buat yang mudah-mudah saja. Dua-dua itu ada dia punya kebaikan dia. Kebaikan dia adalah ketika mana kita berusia, kita dah buat apa yang kita dah buat dahulu, kita nak fokuskan kepada yang mudah-mudah saja, yang tidak memberatkan otak kita. Contoh kita cerita tentang ni lah, tentang ibadah lah kan. Dulunya kita katakan kita boleh baca Quran dengan begitu banyak. Sekarang ni kita baca yang ringkas-ringkas, yang mudah-mudah saja. Jadi itu tidak masalah, kita boleh gunakan. Dan itu merupakan salah satu keberkatan yang boleh kita dapatkan pada penghujung usia. Zaman muda dulu, zaman yang kita duduk buat detail-detail itu zaman ketika mana Allah gunakan kepada kita akal yang cergas, masih Allah gunakan tentang fikiran yang kita katakan yang cerdas, yang boleh fikirkan dengan laju semua sekali. Maka itulah keadaan ketika muda dulu, masa ketika muda dulu. Ketika itu RAM masih kuat. Sekarang ni RAM pun kuat lagi, tapi dia punya kapasiti penerimaan itu dah tak kuat, jadi kita boleh buat yang sekadar mana kita boleh buat sahaja. Okay, sama dengan orang muda pun sama. Dia tak samalah dengan zaman yang budak-budak dulu. Budak-budak dulu kata contoh dia boleh berlari tanpa penat. Kita sekarang ni, saya pun sama, tak larat dah nak kerja anak-anak berlari. Benda itu kita tak apalah, sekadar berjalan cukup lah kot. Nak berlari-berlarilah. Dulu berlari banyak-banyak okey, tapi sekarang ni kita dah kurangkan sedikit. Tapi semua itu ada keberkatan dia. Ada keberkatan dia. Yang penting keberkatan itu niat kita adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Aku buat ini kerana Allah. Okey. Boleh, tak ada masalah untuk kita katakan nak berniat itu kita buat lillahi ta'ala, itu macam tu je. Aku niat ni kerana Allah. Cukup, tak ada masalah. Apa-apa sahaja. Apa-apa sahaja kita buat. Niat yang baik itu kita rasa benda ni baik, niat terus. Aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Paling mudah. Tak perlu kita nak berniat nawaitu semua, saya tak payah. Kata niat cukup. Tengah contohlah kita tengah potong bawang. Kata kita niat lillahi ta'ala. Aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita tak perlu nanti aku niat ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala, nak goreng sayur ini, masak 3 rasa, sambal kacang sikit kerana Allah Taala. Panjang sangat. Mudah, buat mudah saja. Kata lillahi ta'ala. Cukup. Kerana Allah Ta'ala. Allah dah tahulah kita nak buat apa tu. Okay? Mudah begitu saja. Kita buat sesuatu, kita persembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah mengetahui apa yang kita buat. Jadi tak perlu kita ada detail satu-satu buat karangan siap ni. Kata aku potong sayur ini, nilai ta'ala nak masak sambal belacan, tu panjang lah. Tak perlu. Kita buat sedikit, tapi aku buat ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengetahui apa yang kita buat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya ada satu soalan. Okey, katalah macam Ustaz cakap tu kan, bila kita buat sesuatu ni, kita pastikan niat tu kita buatkan Allah kan. Katalah kita ada kawan-kawan kan, yang kita rasa kehidupan dia agak, tak nak kata senang tak lah kan, mungkin ada masanya dia susah kan. Dan kalau kita tolong dia, kita kadang-kadang kita rasa macam dia ambil kesempatan terhadap diri kita kan. Jadi itu tak, maksudnya kita tu pada mulanya kita bantu dia tu niatkan Allah kan. Niat kita baiklah, tapi sebagai manusia ni kadang kita ada juga terdetik di hati kita kan. Ini macam kesempatan je kan. Jadi keadaan tu macam mana Ustaz? Yang mana yang kita akan dapat lebih? Pahala ke atau sebaliknya? Okay, terima kasih. Okey. Baik, terima kasih Puan Zahra. Okey, kita biasalah ada setengah yang mengalami peristiwa ataupun perkara sebagaimana yang Puan Zahra ceritakan tadi. Kita nak bantu kawan kita dengan kesusahan, kita bantu masih ambil kesempatan pula kan. Boleh lebih pula kan. Kita bagi tak apalah, contoh saya ambilkan contoh, kita berada di kampung, kita katakan rumah jika kita tak adalah pokok-pokok atau tumbuh-tumbuhan yang boleh makan. Jadi rumah kita ni adalah ada sayur-sayur, ada tanamkan lada dan sebagainya. Jadi jiran kita tu nak makan tak ada, kita kata tak apalah, sayur lebih ni, datang ambil kan, ambil lah lada ni, tak apa, ambil je. Kita kata ambil tu, sudah ambil sedikit sekadar yang dia boleh gunakan lah. Tapi dia kata, dia ambil tuai, dia buka kedai depan rumah dia jual. Sayur kita dia jual. Jadi dia telah melampau daripada perkara yang sepatutnya buat. Jadi ketika itu kita kena tegur dia, kata tak boleh saya bagi ni untuk makan je, bukan untuk ambil jual.
Kalau dia kata dah bagi, kita ambil lah. Kalau begitu, kita kena undur diri, ambil tanaman-tanaman yang sepatutnya kita ambil tu, tuaikan semua, jangan beri kat dia lah. Maksudnya, ketika itu kita tengok pada keadaan dia. Kalau dia ni melampau lebih daripada apa yang kita inginkan, maka kita kena usahakan untuk kita menolak dia. Kerana dia mungkin dia tidak memahami atau mungkin dia faham dan dia ambil kesempatan atas kita. Wallahualam, kita tahu manusia dia macam mana. Mula-mula nampak baik ya, tiba-tiba ambil kesempatan. Jadi benda itu yang kita elakkan lah. Jadi kalau boleh kita tengok dulu. Kita lihat keadaan dia dulu. Kalau dia ini betul-betul susah dan memerlukan pertolongan, kita tolonglah dia. Tapi kalau dia ni telah mengambil kesempatan kata kita, kita tolak lagi perlahan. Kerana apa yang, kalaulah dia dah ambil kesempatan kata kita, yang kita bantu tadi tu, kita tak ikhlas. Kita bantu awal-awal, kita rasa, bantu dia tak ikhlas lah, aku macam tak suka dah bantu dia. Jadi yang kita niat kena Allah SWT, niat kedua tu tak ada dah, bukan kena Allah dah, sebab dah keluar daripada apa yang kita nak niatkan. Jadi sekali tengok pada keadaan dulu. Kalau okey, kita teruskan. Kalau tak okey, kita hentikan. Wallahualam. Okey, nampaknya setakat itu saja soalan-soalan yang diberi. Terima kasih atas pertanyaan dan terima kasih. Ada lagi ke? Tak ada dah. Okey, kita tutup dulu Ustaz ya. Okey lah. Alhamdulillah, jazakallah khair Fadil Ustaz Dr. Khair Ashraf atas kesediaan berkongsi ilmu ini serta pencerahan yang cukup jelas mengenai waktu-waktu ini agar kita mengetahui nilainya dan agar kita memeliharanya serta kita tidak mempergunakan waktu itu kecuali untuk kebaikan. Dan semoga sama-sama kita sebarkan perkongsian ilmu ini dan menjadikannya sebahagian daripada amal jariah kita, insya-Allah, dan semoga ianya memberikan sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua. Dan teruskan lagi istiqamah dalam majlis ini. Sebentar lagi pengajar berkitab, kitab Haruman Rohani, dan Ustaz kita sambung insya-Allah minggu depan ada topik yang lebih menarik lagi Ustaz. Kita tutup dulu, tangguhkan dulu dan majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. InsyaAllah mudah-mudahan kita dipertemukan pada pertemuan akan datang, dan kita tangguh dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insya-Allah.